warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah bertemu, namun kali ini pertemuan kita dalam pengajian sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dalam talian ataupun online. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, tajuk kita berkaitan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringkat-peringkat penentangan kaum Quraisy, iaitu apabila Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, meneruskan dakwah baginda setelah disampaikan secara senyap-senyap, secara individu, personal approach yang Nabi buat, dan ini berlangsung selama 3 tahun. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, iaitu antara lain menerusi firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu, wahai Muhammad, sampaikanlah dakwah ini secara terus terang, secara terang-terangan, iaitu terbuka kepada siapa saja yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan janganlah engkau hiraukan bantahan daripada orang-orang musyrikin. Daripada ayat ini, sebagaimana yang telah pun kita maklumi, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi isyarat kepada baginda bahawa dalam baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tugas baginda, dakwah secara terang-terangan ini, baginda akan mendapat bantahan, akan mendapat tentangan daripada orang-orang kafir musyrik. Dan yang pertamanya sudah barang tentu penduduk Makkah itu sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, peringkat penentangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, pertamanya adalah dengan mereka ini menyakiti para hamba sahaya. Maksudnya, terdapat di sana orang-orang Islam dalam gelombang yang pertama memeluk Islam. Sebahagian mereka terdiri daripada para hamba sahaya, seumpama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, keluarga Yasir, Khabbab bin Al-Arad, dan beberapa yang lain. Oleh kerana sahabat-sahabat ini, status mereka adalah para hamba sahaya, yang boleh diibaratkan sebagai orang-orang yang pada masa itu nak dibuat, nak diperlakukan macam mana pun, orang lain tidak peduli. Maka para sahabat ini
merupakan orang-orang yang pertama yang mendapat siksaan. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudiannya, di mana Umayyah bin Khalaf, tuannya, menggunakan kuasanya untuk menyiksa Bilal, walaupun ia ketahui, walaupun ia sedari yang Bilal ini sebelumnya telah pun memeluk agama Islam. Ia mengadakan siksaan demi siksaan. Keluarga Yasir pun demikian juga, sehingga nyawa mereka tergadai. Yasir, isterinya Sumayyah, boleh dikatakan sebagai seorang syahid dan syahidah, mereka yang mati syahid yang pertama dalam sejarah Islam. Mati syahidnya mereka adalah kerana mereka ini terus-menerus disiksa, sehingga akan sampai kepada penghujung nyawa mereka. Hanya anak mereka yang terselamat, Ammar bin Yasir. Kemudian selepas itu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka meningkatkan lagi bantahan dan tentangan mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka ini mengadakan permusuhan, penyiksaan ataupun apa jua bentuk halangan terhadap para sahabat dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semestinya sahabat-sahabat ini dari kalangan orang-orang yang dikatakan para hamba sahaya. Nah, contoh-contoh seumpama apa yang dilakukan oleh keluarga Mus'ab, seorang anak muda yang ganteng kata setengah orang tu, yang dalam soal berpakaian tu, anak-anak muda di Makkah segan sangat dengan Mus'ab ibnu Umair kerana pakaiannya tu cukup hebat, cukup segak. Tapi jamaah dirahmati Allah, kerana Islam, kerana beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab telah dianiaya, diseksa oleh ahli keluarganya sendiri. Tak kurang juga sahabat seumpama Uthman bin Affan radhiyallahu an, di mana Uthman bin Affan radhiyallahu an, orang yang menyayangi beliau, iaitu ibu beliau sendiri, sanggup boikot untuk tidak mahu ataupun melancarkan mogok lapar, tak mahu makan, hanya kerana marahkan Uthman bin Affan radhiyallahu an memeluk agama Islam. Dan ramailah sahabat-sahabat yang boleh dikatakan menerima ancaman, bukan sekadar ancaman sahaja, malah penyiksaan yang dilakukan kepada mereka. Jadi, peringkat permulaan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyiksa para sahabat daripada kalangan hamba sahaya. Kemudian mereka meningkatkan lagi tentangan dan bantahan mereka dengan mereka menyiksa para sahabat yang lain. Barulah kemudiannya mereka berani menyakiti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun dilakukan dengan cara yang cukup terancang, peringkat demi peringkat. Pertamanya yang mereka buat, iaitu dengan mereka ini memujuk Nabi dengan cara yang baik, supaya Nabi berhenti berdakwah. Pernah di suatu ketika Nabi SAW sedang duduk di samping Kaabah. Tiba-tiba
didatangi oleh Utbah ibnu Abi Rabi'ah, salah seorang pemimpin Quraisy. Datang mendekati Nabi dan memujuk Nabi dengan pelbagai pujukan. Tapi gagal akhirnya. Kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap terus bersemangat untuk melaksanakan perintah dakwah untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Kemudiannya mereka, khususnya pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka membuat tawaran atau ganjaran yang besar. Ini seumpama apa yang mereka lakukan dengan mereka bertemu kepada pakcik Nabi SAW. Bertemu dengan Abu Talib. Supaya pakcik Nabi ini, Abu Talib ini, dapat memujuk Nabi. Dan mereka menawarkan pelbagai tawaran yang besar. Sekiranya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ingin menjadi raja, mereka akan menjadikan Nabi kita sebagai Raja Makkah. Kalau sekiranya Nabi merasakan harta yang dimiliki oleh Khadijah pada ketika itu tidak memadai, tak mencukupi, mereka sanggup untuk mengumpulkan harta seluruh penduduk Makkah dan mereka berikan kepada Nabi. Jadilah Nabi kita sebagai insan yang terkaya di Makkah. Bukan setakat itu saja, malah mereka menawarkan kalau sekiranya Nabi nak berumah tangga lagi, nak mencari wanita yang paling cantik, paling muda, mereka sanggup untuk memilih anak gadis kalangan mereka yang paling cantik, yang muda, untuk dikahwinkan dengan Nabi SAW. Tawaran-tawaran seperti ini mereka tawarkan, mereka ajukan kepada Nabi, tapi menerusi Abu Talib. Itulah yang apabila Nabi SAW berkunjung ke rumah Abu Talib, dan Abu Talib yang walaupun ketika itu pakcik Nabi ini tidak memeluk Islam, Abu Talib menyampaikan amanah yang diminta supaya Nabi memikirkannya. Tapi itulah kemudiannya Nabi SAW bila berkunjung ke rumah Abu Talib dan Abu Talib menyampaikan hasrat dan keinginan, bahkan tawaran daripada pemimpin-pemimpin Quraisy ini, maka Nabi SAW menjawab, memberi respon dengan penuh hormat kepada pakcik yang disayanginya. Kata baginda, "Ya am, pakcik, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa ala yamini." Kalau sekiranya, jangankan tawaran-tawaran, nak jadikan raja lah, nak kumpulkan harta yang banyak lah, nak kahwinkan dengan anak gadis yang muda lah, dan sebagainya. Jangankan tawaran-tawaran seperti ini mereka tawarkan kepada Nabi. Law wada'u syamsa ala yamini. Kalau sekiranya mereka itu mampu dan terdaya untuk meletakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara ala yasari, bahkan meletakkan bulan di sebelah kiriku, perkara yang amat mustahil. Tapi kalau itu mereka juga mampu untuk lakukan, meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, untuk Nabi kita tinggalkan urusan ataupun kerja dakwah ini, Nabi katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan tanggungjawab aku ini, seruan dakwah kepada Allah ini, sehinggalah Allah sendiri yang menentukan
sama ada aku mencapai kejayaan daripada tugasku ini ataupun aku ditentukan oleh Allah untuk tertewas dalam memperjuangkan dakwah ini. Demi menerima tawaran mereka ini, sekali-kali tidak. So, jamaah yang dirahmati Allah, itu jawapan yang cukup tegas dengan cara yang cukup lunak yang Nabi SAW sampaikan kepada pakciknya Abu Talib. Bila mendengar ketegasan Nabi kita ini, beliau memanggil anak saudaranya ini, "Ta'ala ya bunai, dekat sini wahai anakku." Ia terus mendakap Nabi, ia memeluk erat Nabi dan membisikkan kata-kata kepada Nabi, "Muhammad, teruskan apa yang engkau jalankan ini. Demi Allah, tidak sekali-kali aku akan menyerahkan engkau kepada mereka." Nah, jamaah yang dikasihi Allah, ini pakcik Nabi. Sebab itulah jauh selepas ini, iaitu sekitar tahun ke-10 Nabi menyampaikan dakwah ini, apabila Abu Talib walaupun ketika itu masih tidak memeluk Islam, bila Abu Talib wafat, Nabi amat terasa satu kehilangan yang cukup besar dengan kewafatan pakciknya ini. Akhirnya kita dapati bahawa ini adalah salah satu daripada peringkat-peringkat penentangan orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan mereka, tentangan mereka terhadap dakwah Nabi ini berterusan. Dengan mereka ini cuba mempengaruhi orang-orang yang datang dari luar Makkah, datang ke Makkah, agar orang-orang ini tidak ada satu pun yang menerima dakwah Nabi. Kita sedia maklum, sejarah menunjukkan bahawa Makkah tidak sunyi daripada orang-orang yang datang setiap masa. Maka apabila ada orang yang mengunjungi Makkah, tak kiralah sama ada kerana urusan haji ke, ataupun urusan perniagaan, ataupun ziarah kaum kerabat dan sebagainya, Nabi SAW menggunakan kesempatan ini. Kalau orang Makkah tidak sudi menerima dakwah Nabi, dakwah ini tetap perlu disebarkan. Maka Nabi SAW cuba mendekati orang-orang daripada luar Makkah ini, mengajak mereka kepada agama Allah. Mengajak mereka supaya marilah sembah Allah, Tuhan satu-satunya. Tapi apabila dakwah ini mereka dah mula terfikir untuk menerimanya, hati mereka mula lembut untuk beriman dengannya, pemimpin-pemimpin Makkah yang dipimpin, yang diketuai oleh Abu Lahab, mendekati orang-orang yang Nabi SAW berdakwah kepada mereka yang datang dari luar Makkah ini, cuba pengaruhi. Dengan tuduhan-tuduhan mereka katakan, kamu boleh diibaratkanlah kata-kata mereka ni, kamu orang-orang luar Makkah, kamu ni tak tahu cerita sebenar. Muhammad memang orang baik. Muhammad ini malah kita sayang. Kita panggil dia Al-Amin. Tapi itu dulu punya cerita. Itu lama punya kisah. Sekarang Muhammad dah berubah. Dia dah jadi orang tak betul. Dia dah jadi orang gila. Apakah kata-kata orang gila kau nak dengar? Kau nak terima? Kau dapat percaya? So, kata-kata seumpama inilah yang mereka gunakan untuk mempengaruhi orang-orang
yang hakikatnya dah mula tertarik kepada apa yang Nabi SAW serukan. Kemudian mereka mengadakan pelbagai tuduhan-tuduhan, melontarkan, menggelarkan Nabi dengan berbagai-bagai gelaran. Nabi sebagai seorang tukang sihir lah, Nabi sebagai seorang tukang tenung yang dapat meramal nasib seseorang pada masa akan datang, Nabi sebagai seorang penyair yang kata-katanya ini bak sebuah syair. Akhirnya mereka juga melemparkan, memviralkan kepada orang ramai yang Nabi SAW orang gila. Sejauh ini kalau kita lihat, inilah peringkat-peringkat yang dilakukan. Namun ia dalam bentuk, bukan bentuk kekasaran. Tapi bila mana usaha mereka ini tak berjaya, dengan kata-kata, dengan pujukan, dengan melabelkan ataupun menggelarkan Nabi dengan berbagai-bagai gelaran, tak jalan juga. Itulah yang kemudiannya mereka mula menyakiti Nabi SAW dengan kekerasan. Sebagai contoh, pernah Nabi SAW mendirikan solat di hadapan Kaabah, walaupun kiblatnya dengan berkiblatkan Masjidil Aqsa. Nabi mendirikan solat. Seorang lelaki, Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang datang membawa kotoran-kotoran daripada binatang. Normally, biasanya bahagian-bahagian organ-organ dalam ni bagi orang-orang Arab itu dianggap kotoran. Hati, limpa, paru, usus ni semua ni kita mungkin makan, tapi mereka anggapnya sebagai kotoran. Dimasukkan ke dalam karung. Lalu bila Uqbah bin Abi Mu'ayth ini melihat Nabi sedang solat, ia menghampiri Nabi dan menaburkan kotoran-kotoran itu ke atas badan Rasulullah SAW yang sedang sujud ketika itu. Kebetulan yang menyaksikan kejadian itu adalah orang ramai, termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan pada ketika itu, anak Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, yang masih kecil, sedang bermain-main, terhenti daripada permainannya. Ia terus meninggalkan tempat permainannya dan pergi berlari mendapatkan ayahnya, Rasulullah SAW. Dengan menangis, Fatimah membersihkan kotoran-kotoran yang ditaburkan di atas badan Rasulullah SAW. Seorang anak kecil yang benar-benar dapat memahami sambil melihat, menatap ke setiap wajah mereka yang menyaksikan kejadian itu. Fatimah berteriak dengan bertanya kepada mereka, apa salahkah seseorang yang hanya mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah? Salahkah sehingga kamu berbuat begini? So jamaah dirahmati Allah, ini dilalui oleh Nabi SAW. Kemudian musyrikin Quraisy tidak berhenti di situ.
dalam menentang Nabi. Bak kata orang Melayu lah, aku kalau tak dapat cara kasar, aku buat cara halus. Wah, ini kalau cerita-cerita lama lah kan. Iaitu, mereka cuba jalan yang lain. Maksudnya, mereka sihir Nabi. Inilah antara lain yang dilakukan oleh Labid bin Asim yang mengumpulkan beberapa perempuan-perempuan, wanita-wanita tukang sihir untuk sihir Nabi SAW. Sehingga Nabi tersihir dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ramuan buat baginda, iaitu dengan turunnya surah Al-Mu'awwidhatain. Surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dengan Qul A'udzu Birabbin Nas. Sebagian riwayat ada menyebutkan bahawa Nabi SAW merasa sakit di 11 tempat tubuh badan baginda. Terasa sakit akibat daripada sihir ini. Maka itulah bila kita renungi, kita lihat kedua-dua surah, Qul A'udzu Birabbil Falaq dengan Qul A'udzu Birabbin Nas, jumlah ayat kedua-dua surah ini berjumlah 11. Jadi setiap ayat yang turun, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Nabi bila mana baca, maka sembuhlah satu bahagian yang sakit. Min syarri ma khalaq, turun satu ayat lagi. So satu bahagian yang sakit itu pulih. Walhamdulillah. Begitulah seterusnya. Nampaknya usaha mereka tak berjaya walaupun mereka sihir Nabi. Nabi bila mana dah pulih, dakwah Nabi teruskan. Tanggungjawab baginda dalam menyampaikan dakwah Islam ini, baginda laksanakan. Teruskan dengan gigih. Maka orang-orang musyrikin Quraisy meningkatkan lagi usaha mereka dengan memulaukan Bani Hashim. Kebiasaannya jamaah dikasihi Allah, penduduk Makkah pada zaman dahulu, mereka bertempat tinggal secara kelompok keluarga. Maknanya keluarga Bani Hashim di satu daerah, maka daerah tersebut ataupun kampung itu keluarga Bani Hashim saja. Keluarga Bani Abdi Manaf sebagai contoh, di kampung yang lain. So kalau masuk kampung yang menjadi tempat tinggal Bani Abdi Manaf, akan didapati seluruh keturunan, pakciknya lah, sepupunya lah dan sebagainya, tinggal di daerah itu. Jadi mudah untuk pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain memulaukan orang-orang Bani Hashim dengan cara mereka tak masuk ke kampung tu, dengan cara mereka ini tak berjual apa-apa yang diperlukan oleh Bani Hashim dan tidak membeli sesuatu daripada keturunan Bani Hashim. Ialah Nabi kita daripada keturunan Bani Hashim kan? Maka dengan yang demikian mereka memulaukan. Sehingga perjanjian mereka yang mereka capai itu, mereka catatkan di satu surat dan mereka menampalkannya di kelambu Kaabah. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala tak mengizinkan rancangan mereka ini mencapai kejayaan. So akhirnya mereka ini gagal dalam usaha mereka. Maka dengan yang demikian itu, pelbagai peringkat telah mereka lalui
untuk menghalang Nabi. Pelbagai usaha telah mereka lakukan untuk menyekat dakwah Nabi, menemui jalan buntu, menemui kegagalan. Akhirnya mereka, pemimpin-pemimpin Quraisy ini berbincang dan berpakat, kita tak ada jalan lain kecuali dengan menamatkan riwayat hidup Muhammad, iaitu mereka sanggup merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara lain yang menjadi penyebab Nabi kita diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. So maknanya kalau dah sampai bunuh Nabi, seseorang itu bila ditamatkan riwayat hidupnya, maknanya dah tak ada cerita lagi lah. Maka dengan yang demikian itu sebagai langkah dan usaha yang terakhir yang mereka buat. InsyaAllah dalam siaran yang lain kita akan menyambung topik ini. Antaranya yang akan kita lihat, kenapa ya mereka yang cukup mengenali Nabi, mereka yang dulunya merupakan orang-orang yang amat menyayangi Nabi, mereka sanggup melakukan demikian hanya kerana Nabi kita mengajak kepada agama Allah, mengajak mereka supaya menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Mereka sanggup menentang, mereka sanggup menyiksa Nabi, bahkan mereka sanggup merancang untuk membunuh Nabi SAW. InsyaAllah dalam siaran yang lain, kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesudian para muslimin dan muslimat menyaksikan dan menonton kuliah online kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.